السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan menambahkan nikmatnya kepada kita, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni tuan-tuan kita nak sambung lagi kuliah kita ni. Muka suratnya muka surat 167. 167. Okey. Suka juga saya ingatkan, kita masih lagi berada dalam bulan yang besar, bulan yang dinamakan dengan bulan Rejab. Rejab ni makna dia ialah bulan yang dibesarkan, Al-Mu'azzam. Jadi besarkanlah kedatangan bulan ni, kerana ianya termasuk dalam salah satu bulan-bulan haram yang mempunyai keistimewaan seperti mana yang telah kita sebut berkali-kali di sini, tuan-tuan. Saya duk tengoklah YouTube, di negara-negara Arab, tuan-tuan, mereka duk baca bila masuk bulan Rejab, ada satu risalah kecil yang ditulis oleh Mulla Ali Al-Qari, seorang ulama hadis faqih dalam mazhab Hanafi. Dia tulis satu kecil nak kata buku pun, risalah dalam 450 muka surat. Tajuk dia Al-Adabu fi Rajab, adab dalam bulan Rejab. Jadi kita tak ada, jadi menyebabkan kita tak buat sesuatu lah, kita rasa macam biasa ya. Mereka baca matan tu, baca bagi sekurang-kurangnya kita tahu kita duduk dalam bulan ni kita nak buat apa. Okeylah tuan-tuan, ambillah masa ada beberapa hari lagi dalam bulan Rejab ni untuk memperbanyakkan amalan kebaikan, puasa terutamanya, istighfar, yang boleh buat umrah atau apa-apa kebajikan, kerana semua kebajikan yang dilakukan dalam bulan Rejab akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita bacalah tuan-tuan muka surat 167 ni. Tajuk kita ialah Sariyah Abu Salamah. Jadi semua tajuk lepas ni tuan-tuan, tajuk Sariyah Abu Salamah, betul kisah ketua kabilah Bani Hudzail dibunuh, kisah tragedi Ar-Raji', Bi'ru Ma'unah. Ni semua cerita-cerita ni ialah cerita masa umat Islam lepas kalah perang Uhud. Ni semua kesan daripada kita lemah. Bila kita lemah, kita kalah dalam perang, musuh dia tahu kita tengah lemah, dia pakat-pakat nak serang. Kabilah ni nak serang, kabilah ni nak serang. Yang penting mereka nak hancurkan Islam terus. Sebab mereka tahu pada ketika ini mereka jangkakan bahawa umat Islam dalam keadaan 1000 kelemahan kerana kalah dalam perang. Sebab tu walaupun di sebalik perang Uhud ni banyak pengajaran yang umat Islam pelajari, tapi kerana punca tak patuh, tak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalah dalam perang. Punca dia tu lah. Lepas tu musuh akan serang kita, akan berjatuh kita, dia buat macam-macam. Ini satu kisah kita baca malam ni, iaitu
kisah Sariyah Abu Salamah. Abu Salamah ni siapa tuan-tuan? Abu Salamah ni ialah dia ni kira sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan dia juga adalah saudara susu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana dia jadi anak menekan ni tuan-tuan? Apa nama jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya ialah mak dia dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dua beradik. Ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib, mak dia ialah Barrah binti Abdul Muttalib. Mak dia tu. Jadi mak dia dua beradik dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salamah ni jadi sepupu lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni antara orang-orang yang Nabi sayang dalam hidup Nabi. Kemudian dia dari satu segi pula dia satu ibu susu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah. Jadi kuat rapat lagi. Ni antara orang yang Nabi sayang. Dan dia juga termasuk di kalangan as-sabiqun al-awwalun. Tuan-tuan hafal istilah ni dalam sirah, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal, yang dahulu masuk Islam. Dia masuk Islam sama-sama dengan Al-Arqam bin Abil Arqam, sama dengan Abu Ubaidah bin Al-Harith. Ni semua hak yang masuk Islam ni 7-8 orang awal masuk Islam. Dia ni dikatakan oleh sebahagian ulama yang 10 masuk Islam di peringkat awal Nabi menyampaikan dakwah. Hijrah pula pi sampai ke Habsyah 2 kali pi dengar orang Quraisy masuk Islam, patah balik. Sampai bukan dia, pi pula dekat Nabi nak hijrah pi Madinah, balik pula hijrah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bahkan dialah orang pertama yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tinggal bini, terpaksa berpisah dengan isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okey, mari kita baca cerita dia. Pada bulan Muharram, bulan Muharram dia tuan-tuan bilang perang Badar bulan apa? Badar pula dah. Bulan apa? Perang Uhud. Kita kalah, umat Islam tewas. Perang Uhud ni bulan Syawal. Bulan Syawal. Habis Syawal masuk Zulqa'dah, bulan haram. Orang Arab tak perang. Mereka menghormati bulan Zulqa'dah. Lepas tu bulan Zulhijjah pula. Bulan Zulhijjah pun tak perang juga. Pasal bulan haram juga orang pergi buat haji. Bulan Muharram pun patutnya tak perang lagi, tapi Nabi dah dapat berita dah pada ketika ini. Ni masa ni lah jadi. Maknanya tuan-tuan bayang dekat sangat dengan Syawal. Mujung ada Zulqa'dah dengan Zulhijjah ya. Kalau tidak awal dia lepas serang dah. Okey. Jadi pada bulan Muharram tahun keempat Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perkhabaran bahawa Bani Asad duduk dekat-dekat dengan Riyadh pula ni, Bani Hanifah, Bani Asad, orang-orang Arab besar yang diketuai oleh Tulaihah. Ni semua hak nanti mengaku jadi Nabi palsu. Dan Salamah bin Khuwailid sedang bersiap sedia untuk menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak pernah duduk diam. Nabi SAW senantiasa berhati-hati terhadap apa sahaja tingkah laku, tindak tanduk orang Arab yang ada di sekeliling. Nabi ada spy dia. Nabi dapat berita sahih, betul, kata mereka tengah duduk bersiap untuk menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Nabi terus ambil tindakan yang menghantar Sariyah yang dikenali dengan nama Sariyah Abu Salamah. Nabi SAW menghantar Sariyah. Sariyah ingat lagi? Tentera. Nabi tak pergi. Nabi hanya hantar bala tentera dia, kadang-kadang sikit.
paling sikit 6 orang, 4 orang pun ada. Ni ramai juga. Nabi hantar sariyah yang terdiri daripada 150 orang tentera. Ramai agaklah ni kalau Nabi hantar. Siap? Dan Nabi lantik Abu Salamah, diketuai oleh Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Bila saya tulis tu Al-Makhzumi, dia belah ayah dia ialah keturunan Bani Makhzum. Bani Makhzum ialah kabilah Arab yang paling memusuhi Bani Hashim. Dakwah Nabi SAW, Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid, ayah dia lah terutamanya, ayah dia bernama Al-Walid, Al-Walid bin Mughirah. Tu pembesar Bani Makhzum. Memang Bani Makhzum ni dengan Bani Hashim ni daripada zaman jahiliah lagi tak pernah boleh duduk dekat, duduk berebut kemuliaan, berkelahi hang aku. Jadi menyebabkan bila Nabi SAW bawa ajaran Islam, Bani Makhzum ni payah nak masuk Islam. Tapi ada juga masuk. Sebab tu dia patut sangka ni. Al-Arqam bin Abil Arqam pun daripada kabilah Bani Makhzum. Ni seorang lagi, Abu Salamah yang masuk Islam masa Al-Arqam bin Abul Arqam masuk Islam, dia pun masuk sama juga, tuan-tuan. Dia daripada Bani Makhzum. Mana belah ayah dia ialah Bani Makhzum, tapi belah mak dia Bani Hashim. Jadi dia masuk Islam. Nabi hantar Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi untuk menyerang mereka. Nabi SAW dalam misi-misi yang bahaya-bahaya ni, tuan-tuan, Nabi akan pilih orang-orang dekat dengan dia. Pilih orang-orang yang dia kasih, orang-orang yang dia sayang, hak bahaya-bahaya. Nanti kita akan baca, tuan-tuan akan baca nanti tajuk Perang Mu'tah. Perang Mu'tah pun sama, Nabi hantar kepada dia, tuan-tuan, hak pergi jadi ketua. Zaid, anak angkat dia, Zaid bin Harithah, yang dikenali di zaman awal Islam dengan nama Zaid bin Muhammad, sehinggalah dihapuskan, Allah haramkan bin kepada bapa angkat. Nabi hantar dia untuk pergi. Ja'far Nabi hantar, ni sepupu Nabi SAW. Jadi sama juga dengan peristiwa ni, tuan-tuan, Nabi pilih orang yang dia sayang, orang yang dia kasih, iaitu Abu Salamah. Setelah tiba di sana, musuh lari dan umat Islam berjaya merampas harta ghanimah yang banyak yang terdiri daripada binatang ternakan milik Bani Asad. Jadi Nabi dengar-dengar ya, Nabi siapkan bola tentera, pergi cepat-cepat. Jangan tunggu mereka serang kita dulu, lagi payah. Jadi Nabi cepat bertindak. Nabi seorang bukan untuk imam ya, tapi dalam urusan-urusan ketenteraan pun Nabi sangat cekap. Nabi sangat prihatin. Nabi SAW mengatur strategi untuk menjaga kedaulatan negara umat Islam. Serang dulu, hak perlu kita serang dulu, kita serang dulu. Serang mereka sehingga mereka tak sangka. Mereka duk ingat orang Islam tengah lemah, jadi tengah duk susah hati, duk letih, duk tidur lagi ikut Madinah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan tentera Islam, menyebabkan mereka lari bertempiaran, tinggal tak ada nak ambil apa-apa. Jadi barang-barang mereka semua Nabi SAW rampas, bawa balik ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Setelah mencapai kemenangan, luka Abu Salamah radhiyallahu anhu akibat daripada kecederaan semasa perang Uhud berdarah kembali sehingga menyebabkan kematiannya. Dia ni, tuan-tuan, Abu Salamah ni masa perang Uhud dia luka. Luka ni di bahagian adud. Al-adud ni ialah antara bau ni dengan ni, tangan ni lah kita panggil lengan. Tangan lengan dia luka. Luka ni berubat sebulan juga, berubat di Masjid Nabawi, berubat di Madinah Al-Munawwarah, sehingga alhamdulillah dalam tempoh sebulan tu luka dia lega balik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak takdirkan kematian dia. Jadi bila dia balik daripada serang Bani Asad ni sampai ke Madinah, elok-elok sampai di Madinah, luka tersebut berdarah balik. Berdarah teruk lah tu.
isteri dia lah Ummu Salamah, duk rawat dia tuan-tuan. Tapi Allah nak takdirkan Abu Salamah ni dia mati dengan kesan daripada luka yang dialaminya semasa perang Uhud. Akhirnya dia pun meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW tuan-tuan, bila sampai berita kata Abu Salamah ni tak ada dah, Nabi SAW terus pi. Nabi terus pi. Dakhala Rasulullah. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala riwayatkan cerita tersebut, tak ada dalam buku ni. Ni bab fiqh sikit saya ambil lah tuan-tuan. Nabi masuk pergi ziarah dia, wa qad syaqqa basaruh. Masa tu mata dia terbuka. Bila dia meninggal dunia, mata terbuka. Fa aghmadahu, Nabi tutup mata dia. Ni sebab tu sunnah dia kan, kita bila ada orang mati kan, kita tutup mata. Cepat cepat, jangan biang. Ahli keluarga yang terdekat kena cepat-cepat tarik, anggota tengah lembut lagi, tarik, tutup mata dia. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Nabi kata ruh ni bila dia keluar, mata dia akan ikut tengok. Tu yang terbuka mata, Nabi kata. Fadajja nasun min ahlihi. Jadi mereka pakak kelang kabut lah dalam rumah tersebut, kaduk teriak tangis. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kamu doakan terhadap diri kamu ketika kita ditimpa musibah ni tuan-tuan, kematian, melainkan doa baik-baik ya. Orang Arab dia tabiat dia tu, sebab mereka baru masuk Islam. Walaupun kita kata sahabat ni tapi baru masuk berapa tahun ya. Jadi amalan-amalan jahiliah tu masih ada lagi lah sikit-sikit. Duk sebut doa hak tak baik kat diri, habislah, binasalah kita. Jangan duk sebut hak baik-baik saja, kata Nabi SAW. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Pasal apa kita nak kena doa hak baik? Sebab malaikat pada ketika itu akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi bila kita ziarah kematian, doa hak baik-baik kepada orang mati ini kan. Doa yang baik-baik kepada keluarga yang ditinggalkan oleh si mati. Apa saja. Sebab kita kena yakin pada ketika itu malaikat yang ada bersama sedang mengaminkan doa yang dibacakan oleh siapa saja yang datang menziarahi kematian tersebut. Salahnya kita bila pergi ziarah, kita duk isap rokok kat luar. Sembang cerita macam bukan orang mati tu. Tak, masa tu doa banyak-banyak yang baik pada si mati dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Doa baik, insya-Allah. Ni sunnah. Thumma qal, kemudian Nabi sendiri tunjuk contoh tu. Apa Nabi kata? Nabi kata, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan Abu Salamah. Kita boleh lah tiru doa ni, tukarlah nama, walaupun kita tahu dia jahat, dia tak baik, dia salah, doa semoga Allah ampunkan dia. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Tinggikan darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah ya Allah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Gantikanlah hak baik-baik ni, hak dia tinggal ni. Waghfir lana walahu. Ampunkanlah bagi kami dan baginya ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Waghfir mana dia lagi, wa nawwir lahu fih, dan terangilah di dalam kuburnya bagi dia ya Allah. Ada lagi lah doa lain yang disebut di sini, 2-3 riwayat yang disebutkan tentang kisah kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu ni yang kita boleh pelajari. Tadi kita baca cerita ya, tapi hak kita nak ambil pengajarannya, hak ni tuan-tuan kita boleh buat. Kita ziarah orang mati, kita ubah. Kita mesti suruh kira orang duk bersembang tu, kita doa kat orang yang meninggal dunia tu masa kita hadir kepada kematian. Kemudian ada sebuah hadis lagi juga riwayat Imam Muslim.
An Ummi Salamah qalat, Ummu Salamah kata, cerita, dia kata, lamma mata Abu Salamah, bila Abu Salamah meninggal dunia, qultu, aku ni isteri kan, sedih. Jadi Ummu Salamah kata, gharibun wa fi ardi ghurbatin, dia kata, kami, dia ni suami dia lah, dah lah orang jauh, orang dagang, orang Mekah, bukan orang Madinah, mati di Madinah, mati di tanah dagang, mengeluh lah nasib dia kerana kematian, mati di bumi Madinah Al-Munawwarah. La abkiyannahu bukaan yatahaddatsu anhu, aku akan menangisi kematiannya dengan tangisan yang akan dibicarakan oleh semua orang. Oh, ni jahiliah, tuan-tuan, jangan duk pelik lah. Macam mana ni Ummul Mukminin ni, masa ni dia tak jadi Ummul Mukminin lagi, baru duk belajar ajaran Islam ni sikit-sikit, ada yang mereka tahu, ada yang mereka tak tahu. Jadi walaupun pada ketika ini telah diharamkan niyah, mungkin berita tu tak sampai kepada Ummu Salamah, jadi dia nak buat macam orang zaman jahiliah juga. Dia kata, aku nak teriak, aku nak menangis, sehingga tangisan aku ni akan diceritakan oleh semua orang. Itu satu kebanggaan bagi mereka kalau boleh teriak ni, kira lelaki mati ni, kira bini solehah ya. Dia nak buat begitu, dia sampai berazam nak buat begitu. Fakuntu qad tahayyatu lil bukai alai, jadi aku pun bersiap sedia untuk nak teriak ni. Saya baca syarah, siap lagu mana tu nak teriak, nak siap besen depan ke? Dah, mereka akan pakai baju kala hitam. Dia adalah benda-benda yang dia bawa mai tu yang akan menimbulkan kesedihan dia. Bawa teriak sedap, siapkan tuala apa semua kan. Nak kira bersungguh ni. Cerita ni Ummu Salamah cerita, tuan-tuan. Idh aqbalat imra'atun turidu an tus'idani ay tusa'idani, tiba-tiba mai satu orang wanita mai rumah aku, dia nak tolong teriak sama-sama dengan aku. Orang sampai tu teriak pun berjemaah juga, tuan-tuan. Ini budaya zaman jahiliah yang sebahagian masyarakat masih tak tinggal lagi pada ketika itu. Perempuan ni pun main nak tolong teriak, sama bakat-bakat kita teriak. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu jerumuh dengan Nabi. Nabi pun main juga. Nabi kata tu, Nabi kata, aturidina an tadkhuli an adkhala yudkhilu an tudkhili asy-syaitan baitan akhrajahu Allah minhu marratain. Nabi kata kat dia, adakah kamu nak memasukkan setan ke dalam rumah yang Allah dah keluarkan syaitan daripadanya? Nabi ulang 2 kali. Ni rumah orang Islam, tak boleh ada benda-benda hak yang bercanggah dengan syariat Islam. Islam dah ajak kita buat keluar semua hak jahiliah yang bagi ada dalam rumah. Tahu nak mebuh balik, Nabi SAW kata. Jadi yang ni pun kita tengok dalam rumah kita, ada tak budaya-budaya jahiliah hak yang tak kena dengan ajaran Islam, yang kita pi buat masuk buh dalam rumah kita, kita kena buang. Kalau tidak, kitalah yang mengimarahkan rumah kita dengan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaftu 'anil buka, aku pun tak jadi teriak. Dan Nabi larang sampai teriak lebih-lebih. Teriak dekat sedih tu tak apa. Ni sampai nak pulun ni dia panggil an-niyaha, hukumnya haram. Falam abki, lalu aku pun tak teriak. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Okeylah tuan-tuan, Nabi tu saya malam ni suara tak apa nak terbit. Imam minggu lepas lega dah, tapi suara tak apa nak elok. Imam malam ni nak kongsi sikit dengan tuan-tuan dalam beberapa minit ni. Cerita tu cakap tu sajalah, saya nak kisahkan kepada tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan sempena bulan Rejab ni jugalah. Saya nak ajak kita muhasabah balik ibadat salat kita ni sempena bulan salat ni. Kerajaan negeri Kedah pun, esko agama dia pun
negeri kita lah, Ustaz Azam duk lancarkan bulan ni bulan penghayatan salat. Jadi mari kita hayati satu dua patah. Dan lah ni bagus ya, banyak masjid-masjid kempen masyarakat mai sembahyang jamaah. Jadi kita pun kena buat agak lah, di sini buat agak kono, ajak orang kita ni kalau ada kempen ni dia mai, dan kita harap dia berterusan lah, insya-Allah. Berkenaan dengan salat ni tuan-tuan, kita bila kita sembahyang, kita nak bukan kita sekadar salat, kita nak kita menghayati dan kita rasa kita dapat sesuatu daripada salat tersebut. Kalau sekadar kita baca, kita buat tanpa kita sedar apa yang kita buat, kita tidak cuba menghayati apa yang kita baca, salat tu jadi sesuatu yang tak ada kesan pada diri kita, tuan-tuan. Jadi bila kita baca Fatihah, kita baca bismillah dengan niat nak berkat. Surah Fatihah tu kita nak dia bawa kebaikan yang bertambah-tambah pada kita. Kemudian kita baca alhamdulillah dengan maksud nak bersyukur. Alhamdulillah kan tujuannya nak bersyukur. Jadi kita luahkan syukur kepada Allah yang telah mengurniakan segala-galanya kepada kita. Kemudian kita puji Allah. Kita sebut, puji ni sebut hak baik lah. Sebut sesuatu yang baik tentang seseorang, tentang sesuatu. Jadi kita puji Allah, mana kita sebut yang baik tentang Allah. Apa yang kita puji? Kita kata Tuhan yang kita bersyukur tadi ialah Tuhan yang sangat pemurah, yang melimpah ruah rahmatnya, yang sangat pengasih. Puji ya, kita puji Allah. Lepas itu kita besarkan Allah dalam diri kita. Kita kata Tuhan yang kita bersyukur tu ialah pemilik, raja kepada hari pengadilan, hari pembalasan di hari akhirat kelak. Kita nak besarkan kedudukan Allah. Yang kita syukuri itu, yang aku syukuri itu ialah Tuhan yang memiliki hari pembalasan esok yang akan menentukan nasib aku. Kemudian kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah kita berterima kasih ke Allah tadi ni. Lalu kita berjanji ke Allah Ta'ala, hanya kepada Engkau kami sembah. Kita janji. Kan kita bagi tahu, kita cakap dengan Allah, hanya kepada Engkau sahajalah ya Allah kami berjanji kami nak sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau sahajalah ya Allah kami janji ini kami nak minta pertolongan. Situ tempat kita berjanji. Tahun ni tuan-tuan, saya nak ajak kita tengok perkataan iyyaka na'budu. Na'budu tu kita terjemah kami sembah. Sejauh mana tepatnya penterjemahan na'budu tu dengan sembah? Sembah ni apa tuan-tuan? Kita nak tahu sembah, oleh kerana sembah tu bahasa Melayu kita kena tengok kamus orang Melayu. Orang Melayu kata apa? Setengah pakar bahasa kata dia ambil daripada perkataan Jawa. Saya tengok dalam paling mudah nak faham, tuan-tuan balik buka kamus Dewan. Kamus kita, orang Melayu kita. Okey, saya baca kat tuan-tuan. Dalam kamus Dewan tuan-tuan, ada 4 makna sekurang-kurangnya daripada perkataan sembah. Yang pertama, penghormatan kepada raja dan lain-lain. Kita nak pergi hormat raja dengan menangkupkan kedua-dua tapak tangan. Kan kita buat yang tu kan? Menangkupkan kedua-dua tapak tangan serta menyusun jari. Lagi, dan mengangkat ke atas hingga ke paras dagu ataupun hingga ke dahi. Itulah sembah. Mana buat ke tu? Kat raja ada sampai dahi, ada sampai tangan saja dia kata. Itu makna sembah yang diberi yang pertama sekali. Yang orang Melayu akan faham sembah ialah perbuatan seperti yang kita disebutkan sebentar tadi. Okey. Yang kedua tuan-tuan, kata-kata yang ditujukan kepada raja, yakni orang yang dimuliakan.
Apa-apa kata-kata yang kita ucapkan kepada raja, kan orang Melayu bila pergi depan raja dia kata apa? Sembah patik harap di ampun. Dia sebut, dia guna perkataan tersebut. Itu makna sembah yang kedua yang diberikan oleh kamus kita, kamus dewan kita. Itu makna sembah. Yang ketiga, menghormati sesuatu sebagai Tuhan atau dewa, memuja. Kan kita tengok orang bukan Islam lah, lepas duk pergi kat Tok Kong dia baru tu dia buat guna tuan. Dia buat gitu lebih kurang. Ada hak ambil apa, colok kan, kalau kata orang Buddha dia ambil colok tu dia duk buat gitu. Tu dia sembah tu. Dia panggil itu ialah upacara penyembahan, dia sembah yang dia anggap Tuhan dan dewa dan sebagainya. Sujud pun lah saya pernah tengok dekat dewa Kong, dia panggil Datuk Kong tu, dia sujud tu. Datuk Kong tu Melayu, tu Haji tu. Dia sujud tu. Itu sembah. Dan yang keempatnya ialah ada lagi memuja berhala, memuja matahari, sembah matahari. Itu perkataan sembah. Yang keempat, mengaku diperintah oleh, tunduk. Lebih kurang itulah makna yang diberikan oleh kamus dewan. Lah tuan-tuan, kita tengok tu hak Arab, hak Melayu pula kita nak tengok. Hak Melayu lah kita tengok Arab. Orang Arab kalau kita nak tahu makna abada, ya'budu, yang dia punya muqabil dia ialah kita sebut sembah tadi ni, dengan gambaran yang diberikan dalam kamus dewan tersebut, kena tak tuan-tuan? Apa orang Arab faham bila sebut abada, ya'budu, yang lahir daripada perkataan tu ibadatan, ibadah. Ibadah, ya'budu, ibadah. Adakah ibadah tu sembah? Dengan kefahaman seperti yang disebutkan tadi tuan-tuan. Jadi kita nak tahu, kita tengok kamus orang Arab. Kamus orang Arab ni yang paling besar kali ialah Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Manzur, abada ni, abada ya'budu ibadatan boleh, ubudiyatan pun boleh, fahuwa abidun. Dia kata abadallahu wahadahu wa ata'ahu. Makna pertama dia ialah patuh dan taat. Ata'ahu, inqada, dua-dua makna patuh, dua-dua makna taat. Dia mesti ada makna tu makna utama pada perkataan abada ya'budu. Jadi makna kita masa kita sebut iyyaka, kita janji masa tu, ya Allah, kami berjanji ni kepada engkau ni, kami hanya akan patuh, akan taat. Sama dengan sembah tuan. Tak kena tu. Makna tu tak ada. Kalau ada makna tu dalam perkataan sembah sebagai makna utama dia tuan-tuan, baru tak apa. Kalau tidak dia lari. Sebenarnya kita berjanji nak patuh ke Allah Ta'ala. Dalam seluruh kehidupan kita, kita nak patuh. Kita janji, ya Allah, hanya kepada engkau sahajalah kami akan patuh taat. Itu makna abada ya'budu. Wa khada'a, khada'a makna dia tunduk. Tunduk ni mana? Tunduk hati kita lah. Mana kita bila kita patuh, kita taat dengan penuh kerendahan hati, ketundukan hati. Hati kita ni rasa kecil depan Allah Ta'ala. Lagi, wa dhalla lahu, dan rasa hina diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makna hina sebab daripada perkataan abada ya'budu tu lahir perkataan abdun. Nama saya Abdullah. Abdun, hamba. Hamba Allah kan. Hamba ni hina tak hina? Sila hina. Dia kenalah dengan makna tu. Jadi kita mengaku nak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa rendah diri, dengan rasa hina diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita hamba. Tu janji kita. Tapi bila kita
duk tengok terjemah tu saja. Kita tak tahu makna sebenar dia tuan-tuan. Kita tak janji nak patuh kat dia. Kita sembah. Allah bukan suruh kita sembah dia macam sembah tok kong tu. Tapi Allah di sini ialah kita buat apa? Kita beribadah. Ibadah tu ialah taat. Nah, sebab tu tuan-tuan kalau kita buka kitab tafsir, banyaklah kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi sebut tu, na'budu ay nuti'uhu, yakni kami patuh. Tu Imam Al-Qurtubi. Ini saya baca ke tuan-tuan daripada salah satu tafsir, iaitu tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam Ma'alimut Tanzil. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, iyyaka a'ni wa iyyaka as'al. Makna iyyaka tu hanya kepada engkau aku meminta, saya makna dia. Wala yusta'mal muakharan. Asal dia duduk depan, dan asal dia duduk belakang. Tapi kita kedepankan ini untuk takhsis, untuk nak kata hanya kepada engkau sahaja ya Allah. Hak lain tak. Tu yang kita letak di depan tu. Allah Ta'ala ajak kita supaya kita tauhid, hanya kepada dia saja kita akan patuh dan taat dalam hidup kita. Lepas tu saya ambil tangan na'budu lah, nak ambil tangan tu memang nak pergi faham. Qauluhu na'budu ay nuwahhiduka wa nuti'uka khadi'in. Kata Imam Baghawi, makna na'budu tu ialah kami berjanji kami nak mengesahkan engkau, hanya engkau sahaja. Wa nuti'uka, dan kami nak patuh kepada engkau khadi'ina, dalam keadaan penuh ketundukan hati, rasa kecil depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Baghawi lagi menerangkan makna ibadah, dia kata wal ibadatu, ibadat tu ialah at-ta'atu ma'at tadhallul, ialah mentaati, yakni Allah Subhanahu wa taala mesti disertai dengan rasa kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita faham yang tu, kita barulah boleh faham makna iyyaka na'budu. Hari-hari saat lagi kita nak sembahyang, saat lagi tiap-tiap rakaat lagi, cuba tuan-tuan hadirkan hati masa sebut iyyaka na'budu dengan makna hanya kepada engkau sahaja ya Allah kami berjanji, kami nak patuh dengan keadaan kami rasa hina diri kami kepada engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau sahajalah kami memohon pertolongan agar kami dapat menunaikan janji yang kami berikan sebentar tadi ya Allah. Itu makna nasta'in tu, minta tolong Allah Ta'ala, sebab kita lemah. Kita mungkin tak mampu nak tunaikan janji kita tadi, iqrar kita tu. Jadi macam mana nak boleh buat juga? Minta bantuan Allah lah, supaya Allah bantu kita, kita akhirnya mampu untuk mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita faham lagu ni tuan-tuan, makna ibadah ni, kita duk janji-janji nak jadi baik, nak patuh ke Allah Ta'ala. Kita nak patuh dalam sembahyang kan? Di luar sembahyang sekali lagi tuan-tuan. Di luar sembahyang sekali lagi lah. Ni janji dalam sembahyang. Memang masa sembahyang ni kita tak buat, tak tahu mana. Sekali lagi lepas sembahyang lagi nak celau ni, nak pergi sembang tang tu, nak sembang apa tak tahu lagi sekali lagi ni kan. Tapi janji dah sekali lagi sembahyang lagi, kita buat kaut lepas ni, malam-malam ni insya-Allah dak. Pasal apa? Baru janji tak sah ni. Jadi lepas insya-Allah lagi nak buat kaut, dah janji sungguh-sungguh minta tolong Allah pula. Kalau dia betul-betul ikhlas, insya-Allah sekali lepas insya dia tak buat dah tak elok tuan. Pasal dia minta tolong Allah. Dia memang janji sungguh-sungguh dengan Allah. Dia nak balik rumah sekali lagi, di rumah dia pun dia beribadah, walaupun dia tak sembahyang, dia tak baca Quran, tapi ibadah dia ialah dia nak buat baik kat bini dia. Dia takkan buat sesuatu yang menyakitkan hati anak-anak dia. Dia takkan sakiti isteri dia. Dia isteri, dia akan buat apa yang Allah suruh, sebab buat baik kepada isteri adalah perintah Allah. Kan Allah firman dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah isteri kamu dengan cara yang baik. Mana dia bila dia buat baik kat bini dia tu, dia beribadah. Esok dia pergi kerja, subuh tu dia janji dah, sekali lagi aku nak taat kepada engkau ya Allah. Jadi dia pergi kerja tu, hak mana hak tak boleh dia nak buat.
Dia tak buat pasal dia faham semayang dia sedang berjanji nak patuh perintah Allah, bukan dalam semayang saja, dalam seluruh hidupnya. Masa dia kerja hak haram dia nak ambil dah orang bagi, dia tak ambil. Dia nak buat dah benda yang menipu, kecoh, apa hak yang Allah tak bagi buat, dia tahu ni tak boleh buat, dia tak akan buat pasal dia janji dah. Jadi ibadah ni sebenarnya tuan-tuan bukan semayang saja. Salahlah kalau ada orang nak pencin, dia kata pencin ni lah pokok nak ibadat sikit kot, dia kata dulu tak ada. Dia faham ibadat tu mayang, mai masjid, baca Quran, berzikir. Dia faham ibadat tu nak pergi umrah, nak pergi buat haji saja. Dah. Dia kerja tu ibadah. Apa saja tindak tanduk dia dalam kehidupan dia. Dia pergi kebun ke, dia pergi kedai ke, dia menega ke, dia membeli, dia berjual, dia buat apa saja dalam hidup dia, semuanya masuk dalam makna ibadah. Sebab ibadah ialah taat kepada Allah. Taat ke Allah ni bukan masa berzikir saja, tapi dalam semua yang berkait hidup kita ni semua ada hukum. Tak ada hukum tuan-tuan. Tak nak buat apa pun, tak ni kena patuh perintah Allah, tak ni kena patuh perintah Allah. Dia nak pergi perang, dia nak sedekah, dia nak derma, dia nak tolong orang, dia nak beli tiket apa-apa hak elok ke tak elok. Ini taat ke tak? Dia tadi janji nak taat ni, hak ni taat ke tak? Dia sendiri kena nilai. Sebab tu kena ada ilmu untuk nak beribadah. Bila kalau kita faham lagu tu tuan-tuan, barulah luas makna ibadah mencakupi seluruh kehidupan kita sampailah kita mati tuan-tuan, kita akan beribadah. Jadi jangan tunggu tua, ingat pergi kerja tu aku pergi beribadah. Lagi banyak kerja kita, lagi banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah tak bagi buat, tak bercanggah dengan perintah Allah sahaja. Jadi sekadar itu dululah tuan-tuan. Moga-moga bermanfaat apa yang kita dapat pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وعلما وعملا صالحا. صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.